Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. 11.34 minit pagi. Waktu ini seperti yang dijanjikan kepada anda kita dalam program Bijak Wang bersama dengan Dr. Niki Syuhada waktu ini. Dan pada anda yang ada sebarang soalan boleh berhubung dengan kami 0326927939 ataupun anda boleh berinteraksi menerusi Facebook cariannya bernama Radio 24. Seperti yang kita janjikan di studio telah pun bersedia Dr. Niki Syuhada bersama dengan dua orang tetamunya, Nadia dan juga Atikah. Assalamualaikum kesemuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam ceria, salam bijaksana bijak sini kepada semua pendengar-pendengar Bijak Wang kita pada pagi ini. Saya ni exercise pagi ni lari datang studio hari ni Okey, hari ini perbincangan kita membina persaraan melalui pelaburan tunai. Okey, cukup menarik sebenarnya tentang persaraan ni. Ramai yang fikir bila bersara macam mana kehidupan semasa itu dan juga untuk mencari wang kerana waktu itu kita dah bersara, kerja pun dah tak ada. Jadi persediaannya daripada sekarang, doktor, bagaimana untuk kita melakukan ataupun menyediakan ruang itu? Kita sentiasa mencukupi dari segala aspek tentang keselamatannya, dari segi pelaburan, dari segi simpanan dan sebagainya. Kan? Dari sekarang kita kena tinjau kenapa setiap kita akan menjadi tua. Sudah pasti. Sudah pasti. Sementara kita bercakap ni pun kita dah seminit tua daripada tadi. Dan kejap lagi sejam tua. Habis je hari ni kita dah sehari tua daripada hari ni. Dan bulan ini dah 1 bulan kita lebih tua daripada bulan lepas. Jadi hari tua pasti datang. Dan dengan datangnya hari tua itu kita kena menyediakan wang yang secukupnya supaya apabila kita bersara dalam keadaan yang selesa. Dan apabila kita mengatakan tentang persediaan untuk hari tua, kewangan di hari tua, kita tidak boleh lari daripada satu terma ini, iaitu inflasi. Inflasi tetap akan jadi. Apa dia itu inflasi? Inflasi itu adalah apabila harga barang itu lebih tinggi daripada harga sekarang. 20 tahun sudah harga kopi, harga teh tarik, roti canai, beras, segala-gala di keliling kita ni yang untuk kita mencapai kehidupan yang sempurna ini adalah lebih murah daripada hari ini. Kerana faktor inflasi bukan sahaja terjadi di Malaysia, bahkan terjadi di seluruh negara, di seluruh dunia, faktor inflasi. Jadi kita mesti mengenal perkataan dalam perancangan kewangan, iaitu faktor inflasi. Itu jangka masa panjang ke jangka masa pendek tu? Jangka masa panjang. Jadi bermaksud duit hari ini yang kita ada, kalau kita simpan di bawah bantal sahaja, iaitu kita tidak dinamikkan duit tersebut. Kita tidak simpan supaya dia tumbuh secara dinamik. Kita terlalu takut, jadi kita simpan terlalu selamat. Seperti kemungkinanlah selamat kot di bawah bantal, ataupun yang kita kata dalam tempat-tempat yang tidak mendatangkan keuntungan yang tinggi, maka kita akan diasak oleh kekurangan wang itu disebabkan oleh inflasi. Contoh, katalah saya letak RM100 hari ini di bawah bantal dan saya anggap itu adalah cara terbaik kerana saya takut nak simpan di tempat-tempat lain, tak mau ambil risiko. Jadi saya kata okey, saya letak. Nanti umur saya 55 tahun, saya nak guna duit ni 100 ini. Contohlah Bila saya dah tua tu nanti taklah tua sangat, 55 tu okey lagi kan. Okey, lebih tua dari sekarang. Saya ambil duit 100 tu dan saya keluar daripada rumah saya. Apa agaknya saya dapat beli dalam jangka masa 6-7 tahun lagi akan datang agaknya. Sekarang saya 45. Pada time saya 55, 10 tahun lagi, RM100 ni boleh beli apa? Dan RM100 ni dulu saya boleh beli apa? Dan waktu saya kecil kanak-kanak, RM100 ni boleh beli apa? Besar perbezaan. Kemungkinanlah saya ingat 2 cawan kopi kot. Itu RM100. Mungkin Starbucks waktu itu harga dia sedemikian. Itulah dia, macam sekarang ni jugalah kan. Mak kita selalu bercakap juga, dulu kalau RM10 pergi pasar malam macam-macam boleh beli. Sekarang hari ni terkejut kan? Apa RM10 kita boleh beli? RM10 boleh beli apa? Kalau nak beli saya rasa kalau dalam mi goreng tu boleh dapat dalam 4. Kalau dulu mungkin boleh dapat 10. Sekarang dapat 4 je. Contohlah semalam saya ada tetamu datang rumah saya tau. Saya berhenti beli kuih lah dekat Bukit Antarabangsa.
tetamu saya seorang aja. Tapi saya, suami, kakak saya, mate saya, ada seorang lagi kat rumah. Dalam 6 orang kita orang. 6 orang makan petang, RM22. RM22. Kita beli apa? Kita beli goreng pisang, kita beli kuih-kuih manis yang hanya untuk makan, saya rasa 5 minit je kot kita orang makan habis dah. RM22 tau. Kemungkinan di masa akan datang nak beli sejumlah yang begitu, mungkin harganya RM50. Itu nama dia inflasi. Dan RM22 ni dulu-dulu saya ingat setengah bulan saya boleh makan waktu saya di sekolah asrama penuh. Maknanya saya boleh beli kuih, saya boleh beli mi goreng, beli nasi. saya boleh nasi Pattaya. Itu jumlah dia. Sebab mak saya bagi saya RM50 lah untuk sebulan saya belanja makan di kantin. Okey. Tapi doktor, adakah keadaan sebegini untuk persediaan kita bila bersara nanti? Perbandingan tu menjadi satu aspek. Jadi kita juga kena ingat duit kita sentiasa diasak oleh inflasi, maknanya dimakan oleh inflasi. Duit yang RM100 ini jika kita bawa ke depan RM100 juga, dia tidak boleh beli apa-apa pun untuk kita lagi dah. Makna nilai dia mengecut. Jadi apabila kita nak buat persaraan ke depan, kita mesti menyimpan wang kita di tempat yang dipanggil kalis inflasi. Okay. Dia mesti kalis inflasi, bermaksud dia tu tahan dengan inflasi, bermaksud dia lebih tinggi daripada nilai inflasi. Jadi di Malaysia dengan selamatnya kita boleh kata nilai inflasi adalah lebih kurang 3%. Jadi kalau kita tahu duit kita dimakan setiap tahun, dia akan hilang daya upaya untuk membeli. Dia hilang cair, duit tu macam dah hilang dia punya daya, power dia kurang. Jadi kalau power dia kurang 3% setiap tahun atau 4% setiap tahun, tempat yang kita simpan mestilah kalis, mesti lebih tinggi daripada 3% dan 4%. Sebab kita dah tahu duit kita simpan mesti dia makan 4%, 3% ni. Itu kalau kita rasa 3-4%. Tapi kalau kopi mahal yang jenis sedap-sedap ni macam hospital, dulu teringat dulu boleh makan, sekarang dah susah tak sangat boleh. Lepas tu makanan pula dah macam-macam dia orang buat. Kopi saja pun dah RM17, sekarang RM20. Lepas tu yang macam hospital kan, kita pergi hospital kat sini harga dia berlain, hospital sana lain, lagi nak bagus lagi mahal. Jadi adakah itu inflasi 4%? Itu pula dipanggil gaya hidup. Inflasi gaya hidup pula. Dia tidak 4%. Inflasi gaya hidup naik 15%, 20%. Baju kita takkan nak pakai macam zaman kita sekolah. Takkan kain cotton aja kita nak pakai. Nak pakai kain sutera. Jadi itu kita kena ambil kira. Maknanya bila kita melabur, pelaburan kita mesti mendapat keuntungan yang sangat bagus. Kalis kepada inflasi. Okey. Di studio waktu ni kita ada Nadia dan juga Atika. Kita nak tanya jugalah ni orang-orang hebat ni. Okey. Macam mana persediaan untuk persaraan yang telah pun dilakukan Nadia sendiri? Okey, kalau bagi saya kan, saya still remember masa saya kecil, Dr. Niki dulu adalah konsultan untuk keluarga saya. Jadi keluarga saya dulu menyimpan untuk saya untuk tabung pengajian kan. Setiap anak lebih kurang RM200 sebulan kan. Sebab kalau RM200 sebulan, dalam tempoh 30 tahun untuk kadar 15% setahun akan mendapat lebih kurang 1.4 juta. Jadi saya masih lagi teringat dulu parents saya simpankan duit tu untuk pengajian. So bila saya bekerja, saya start kerja, saya pun sambung RM200 sebulan untuk mendapat 1.4 juta waktu retire nantilah, waktu bersara nanti. Tapi bila saya dah bekerja, baru saya perasan 1.4 juta tu memang dah tak cukup. Itu adalah macam Dr. Niki cakap tadi, itu adalah kalau you nak retire sekarang. Tapi kalau you nak retire boleh lah. Kita rasa banyak 1.4 juta ni. Masa akan datang kita tak tahu lagi. Dia cair. Dah tak mencukupi. Jadi saya sedar saya tak boleh buat dah RM200 sebulan ni kan. Dah tak mencukupi. So therefore, and sekarang dah berkeluarga, mempunyai anak, of course kena perlukan lebih lagi. So setiap bulan saya increase. Daripada RM200 sebulan, saya dah buat RM2,000 sebulan. So kalau RM2,000 sebulan,
for 30 tahun. So by that time saya baru berumur baru berumur dalam 60-an kan. Muda lagi ya. Boleh menggunakan duit lagi. Jadi pada waktu itu insya-Allah kalau pada kadar 15% saya akan mendapat lebih kurang 14 juta. Wow. Jadi itu pun kalau nak ikutkan orang kata itu hanyalah tambahan daripada kita punya simpanan keuangan yang lain-lain. Sebab bagi saya 30 tahun daripada sekarang macam-macam benda yang akan menjadi meningkatkan harga-harga barang, harga property, harga pengajian anak-anak semua kan. So itu hanyalah sampingan daripada ada lagi simpanan-simpanan lain yang saya harus buat lah. Atika sendiri bagaimana pula? Okey, sebagai salah seorang anak didik Dr. Niki, saya memang mengikut ajaran Dr. Niki. Dr. Niki dah terapkan daripada awal serendah RM200 sebulan untuk setiap anak. Saya mempunyai 2 orang anak. So alhamdulillah itu saya buat melalui potongan setiap bulan melalui akaun gaji saya. So berterusan. So bila kita dia automatik penolakan tu, so kita nak belanja pun dah rasa takut dah. So dah setiap bulan belum sempat nak tengok gaji tu, dah tolak siap-siap untuk simpan. Memang betul Dr. Niki kata simpan dahulu barulah kita belanja dan bayar segala keperluan bulanan kita. Itu disiplin yang perlu kita ikut ya doktor. Tapi bagaimana pula dari segi pelaburan yang lain, contohnya macam beli rumah untuk pelaburan yang pada masa akan datang. Dan itu kita namakan portfolio aset kita lah. Itu terma, orang kata kalau nak dengar macam kita ni pandai sikit. Terma dia tu katanya ialah portfolio aset. Cara ringkas dia ialah kita membeli pelbagai aset supaya semua aset-aset ini dapat menjuruskan kepada kalis inflasi. Kita nak sesuatu yang dari sekarang kita kumpul dan bina supaya dia punya profit, keuntungan dia itu mestilah keuntungan tu di atas daripada kadar inflasi yang sedia ada, iaitu dalam 3 hingga 4% setiap tahun inflasi. Jadi bila kita memilih untuk menyimpan, kita pilihlah yang akan dapat 10%, 15%, 12%, dan dalam jangka masa panjang seperti yang kita tahu, Bursa Malaysia juga boleh memberikan kadar daripada 10% hingga 15% daripada dividen-dividen yang didapati daripada bursa dan juga daripada amanah saham. Amanah saham boleh memberikan kadar jangka masa panjang 10% hingga 15% dalam jangka masa panjang. Dan ada juga dana-dana dalam amanah saham yang jika kita perhatikan betul-betul dan kita mendapatkan advice dan nasihat daripada konsultan, dia akan bagi tahu ada juga dana-dana yang perform 20%, 25%. Dia ada juga dana-dana yang sedemikian. Dengan itu kita kena tahu kenapa kita mesti memilih suatu keuntungan yang lebih daripada jangka inflasi yang sedia ada. Jadi kalau kita pergi ke fixed deposit, contohnya fixed deposit, kalau kita letak jangka masa panjang, maknanya itu tidak bagus kerana tidak kalis kepada inflasi. Kerana jangka kadar yang dapat daripada fixed deposit, simpanan tetap di bank, adalah lebih kurang dalam 3%, 3 hingga 4% mungkin. Tetapi inflasi juga 3 hingga 4%. Jadi tolak-tolak kosong. Maknanya duit 100 bawa ke depan pun 100. Sama juga. Jadi dia akan tewas kepada inflasi. Makna RM100 boleh beli 2 kopi, atau paling teruk pergi ke hotel 1 kopi je dah 100 kan kemungkinan. Jadi kita tidak boleh takut untuk mengambil sedikit risiko dan memahami produk-produk yang ada di Malaysia. Jika produk-produk tersebut datangnya daripada bank sendiri, seperti produk-produk yang ada dalam bank, dan juga bursa dan tempat-tempat yang telah diiktiraf oleh Securities Commission dan juga bank negara. Berapa banyak saluran sebenarnya yang maksimum boleh kita lakukan untuk pelaburan pada masa akan datang? Katalah 2 minggu lepas saya bercerita tentang PRS, Private Retirement Scheme.
ya yang ada di Malaysia untuk penyimpanan hari tua. Dalam PRS juga ada kadar-kadar dia. Ada kadar yang 6%, ada kadar 8%, ada kadar yang 12%. Jadi di sini saya nak minta pendengar memahamkan inflasi tu tadi. Jadi tepuk dada, tanya selera untuk pilih ya. Kemudian minggu lepas kita bercerita tentang enhancement program yang dibenarkan oleh KWSP ya. Dan di situ boleh memilih panel-panel yang telah KWSP sediakan, iaitu amanah saham houses yang dibenarkan, fund manager yang dibenarkan oleh pihak EPF ya. Kemudian minggu ini kita belajar tentang menyimpan secara tunai ya di atas nama kita sendiri dan menggunakan amanah saham sebagai salah satu cabang untuk penggunaan. Di Malaysia terlalu banyak company-company-nya dan terlalu banyak dana-dananya. Tapi kena tahu juga ya, macam dari segi keuntungannya berapa. Ya, dari segi keuntungan ya, daripada macam kita nak buat jangka masa panjang, kita nakkan dapat dividen, kita nakkan dapat bonus ya, dia ada split bonus dan kita nakkan dia punya track record yang bagus ya. Mungkin antara kita punya tetamu boleh juga memberitahu nombor masing-masing, dan jika ada pendengar yang ingin menelefon anda untuk mendapatkan perkhidmatan untuk menyimpan di hari tua. Okey, bolehlah menghubungi pendengar, bolehlah menghubungi saya Nadia di nombor telefon handphone 012 269 5572. Saya ulang, 012 269 5572. So untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang simpanan secara tunai ataupun secara auto debit. Okay. Atika pula? Okey, untuk saya Atika, nombor handphone saya adalah 016 215 2279. Saya ulangi, 016 215 2279. Dan kita nak tahu juga tadi Nadia bercerita kan ada simpanan sebulan RM2,000. Nadia sendiri berapa saluran? Satu tu je ke atau ada yang lain juga untuk simpanan pada masa akan datang? Okey. Like untuk diri saya, selain daripada simpanan auto debit, potongan terus daripada bank, saya juga ada buat pelaburan tunai yang macam Dr. Niki cakap tadi. Bila kita mempunyai duit lebih kan, jadi duit tu kita simpan secara cash lah dalam duit bonus kita kan. So kita simpan melalui cash ke dalam simpanan secara tunai tadi. And then selain daripada tu, kita juga ada simpanan biasalah, contohnya macam simpanan dalam ASB ataupun dalam dalam fixed deposit, tabung haji untuk kegunaan yang lain pula. So this tempat-tempat ni lah yang kita kena diversify lah simpanan kita kan, supaya kita mendapat pelbagai pulangan. Macam Atika pula, kalau nak bercerita pada anak-anak ni tentang pelaburan akan datang ni, macam mana anak-anak untuk mereka faham pada masa akan datang kena ada simpanan yang begini. Macam bagus soalan tu. Macam saya, setiap tahun kan anak-anak dapat duit raya tu kan, kira sama-sama. Betul cakap dia, mama simpan dalam bank, dapat banyak untung. So jadinya yang auto debit setiap bulan tu memang konsisten daripada saya punya gaji sendiri untuk simpanan mereka lah. Di samping tu kalau macam ada lebihan keuangan setiap bulan tu pun salurkan ke dalam simpanan anak-anak dan juga simpanan untuk persaraan. Jadi doktor, bukan sahaja macam kita yang bekerja ni perlu bersedia untuk bersara, tapi anak-anak kecil tu juga perlu dididik. Memang trend zaman sekarang, ibu bapa amat gemar untuk menyimpan untuk anak-anak, bukan sekadar untuk persekolahan, bukan sekadar education plan, tetapi mereka dah siap simpan untuk persaraan anak-anak. Sebab apa? Mereka dah tahu jangka masa yang panjang tu, itu sangat bagus untuk kita mula menyimpan. Sebab kita tak perlu menyimpan wang yang banyak, tetapi kita hanya perlu konsisten. Kan macam tadi kan, RM200 pun dah boleh nampak sampai jadi juta-juta. Itu kalau kita nampak RM500. Kalau kita buat RM500 untuk anak-anak kita, dalam 30 tahun, dalam jangka kadar 15%, dia boleh dapat 3 juta. 3 juta. Jadi ramai ibu bapa sekarang dia suka simpan untuk anak-anak dia. Kenapa? Nanti bila anak-anak besar, dia orang dah habis bekerja, bersekolah, nak start bekerja, mereka mempunyai satu wang di mana simpanan telah dibuat, dia orang boleh start meniaga.
Dari situ ibu bapa ramai sangat. Memang sekarang trend untuk mereka menyimpan dua. Satu untuk education, satu untuk simpanan untuk anak nak start berniaga. Peluang tu perlu dilihat oleh ibu bapa sendiri. Jadi ibu bapa sekarang lebih bagus, mereka telah mendengar rancangan bijak wang. Dan juga membaca dan pergi ke seminar-seminar lain yang ada di Malaysia ni. Mereka dah nampak dah di mana wang ini penting untuk memulakan perniagaan-perniagaan untuk anak mereka. Kan mungkin kita sekarang kita tidak ada peluang itu kerana kita tidak mempunyai modal untuk nak memulakan apa-apa perniagaan yang ada, tetapi ramai ibu bapa sekarang dia dah fikir untuk anak-anak mereka dan mereka mula menyimpan. Doktor, rakan kita ada bertanya soalan. Katanya kalau dari segi macam insurans yang boleh kita jadikan sebagai pelaburan, adakah itu juga baik untuk nanti minggu depan saya akan kupaskan tentang jenis-jenis insurans yang kita gunakan untuk pelaburan khas untuk persaraan. Mana boleh jugalah. Itu adalah salah satu cabang. Macam tadi kita kata PRS, Private Retirement Scheme. Kemudian kita ada enhancement daripada KWSP. Kemudian ini kita bercerita tentang amanah saham sendiri. Kita boleh letak lagi duit kita. Dan minggu depan kita akan bercerita tentang menggunakan insurans. Apakah antaranya yang boleh gunakan untuk persaraan kita. Okey, baik. Di hujung-hujung siaran ni, mungkin Nadia dan Atikah ada saranan untuk pendengar kita supaya lebih menyimpan ni untuk masa akan datang. Silakan. Okey, bagi saya setiap orang mestilah menyimpan mulai daripada sekarang dan jangan tunggu bila ada duit baru nak simpan, sebab confirm takkan ada duit punya, asyik spend saja kan. Jadi paksa diri dari sekarang untuk letak ke tepi duit, buatlah secara auto debit dan tutup mata bila ada dapat bonus ke apa, put aside dan simpan untuk jangka masa yang panjang. Jangan terlebih spend kan. Tapi orang kita ni bila dapat bonus nak beli itu beli ni doktor Jadi kat sini yang kita nak salurkan lah idea kepada pendengar-pendengar. Kita nak kehidupan yang balance. Kita nak sekarang pun kita hidup sedap, selesa, boleh makan pakai, boleh belanja, boleh ada kereta yang bagus, rumah yang baik, percutian, boleh. Tetapi kita kena fikir panjang untuk masa depan juga, makna sebelah lagi tangan. Jadi 50-50 kita buat, 50%, 50%. 50% hari ni kita belanja, 50% lagi untuk masa akan datang. Perlu seimbang. Mesti perlu seimbang. Kalau tidak, kita akan menghadapi masalah apabila kita tua nanti, di mana kemungkinan kesihatan tidak memberikan kita untuk bekerja ataupun kita sendiri telah dah sampai tahapnya untuk tidak mahu bekerja lagi. Jadi pada waktu itu kita tak mahu terpaksa bekerja untuk mencari nafkah lagi dah. Waktu yang sepatutnya kita berehat, kita kena dia kat bekerja. Kalau kita nak option untuk berehat, kita dah ada duit, tak ada problem, betul? Tapi kalau kita rasa nak berehat, tak ada duit, kita ada problem. Kena kerja bila kita tak mahu kerja. Ya, Atikah ada saranan kepada pendengar kita tentang menyimpan wang ni? Okey, kalau pada saya, pendapat saya, untuk disiplin tu kan, senang auto debit lah bak kata Dr. Niki kan. Terus konsisten setiap bulan. Dan sebab kalau bila macam kita tak auto debit tu, kejap lagi lah saya pergi simpan, kejap lagi simpan, sampai hujung bulan dah simpan. Tak terus simpan, dia simpan kat tempat-tempat lain pula kan. So bila auto debit tu memang pada tarikh yang tertentu je automatik terus dia tolak tu. Tak boleh tarik, tak boleh cancel, tak boleh apa dah tu. Mungkin doktor ada saranan jugalah kepada mereka yang nak simpan duit tapi asyik tangguh masa tu. Yang suka bertangguh ni. Kan? Ramai tu yang janji dengan saya, doktor nak start dah. Ada yang dah setahun you tak start lagi. Siapa yang dengar tu telefonlah saya sekarang. Orang yang sudah banyak kali janji nak start. Okeylah, saya faham. Even saya pagi tadi juga saya ada berjumpa dengan konsultan yang baru. Konsultan tu dia start bekerja. Jadi dia katakan agak jauh untuk dia datang pagi ke office. Jadi dia kata saya minta kebenaran untuk hanya datang hari Jumaat, sebab hari Jumaat saya ada perjumpaan pada pukul 5 petang. Jadi dia kata itu lebih baik pada dia. Jadi yang pagi dia tak mau datang. Jadi saya cakap dengan dia, ni nasihat saya lah, bila kita dah declare, dah kata kita tak boleh datang, maka memang itulah yang kita akan dapat. Memang kita tak boleh datang belah pagi. Padahal orang lain daripada Shah Alam, daripada mana pun boleh datang jumpa saya pagi-pagi. Tetapi kalau anda sudah katakan anda tak boleh, maka anda sudah kalah di situ.
Jadi sama juga apabila kita nak menyimpan ini, apabila kita sudah katakan pada diri kita sendiri yang benda ni tak penting, saya tak mau buat lagi, saya ada benda lain yang perlu bayar dan sebagainya, kat situ kita dah kalah. Tapi kalau kita sendiri kata pada diri kita, walau apa sekalipun saya nak sign je auto debit ni, dan panggil konsultan, terus sign, dia submitkan borang itu, lagi 2 bulan benda tu berjalan, tak ada masalah. Jadi ini adalah hanyalah anggapan dan minda kita sahaja yang selalu melewat-lewatkan kita atau memberikan kekalahan pada kita. Jadi katakan boleh, katakan ya, katakan hari ini juga saya start untuk mencarum dan menyimpan wang saya untuk masa depan saya. Okey, yang penting kita perlu ada minda ataupun pemikiran yang baik ke arah apa yang kita Ya, mahukan. kena positif. Ya, selalu positif. Boleh kaya dan berjaya. Ya, Okey, insyaAllah. Baik. Terima kasih untuk waktu ini Dr. Niki, Nadia dan juga Atika. InsyaAllah akan berjumpa lagi minggu depan dalam topik yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami di siaran bernama Radio 24.